bin Muhammad Deli Jempol. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan jempol nombor 5. Saudara Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Jempol secara bersekali dengan beberapa soalan berikut kerana melibatkan isu dan persoalan yang sama. Pertama adalah soalan nombor 15 daripada Yang Berhormat Gopeng bertarikh 4 November. Soalan nombor 19 yang juga daripada Yang Berhormat Gopeng 7 November. Soalan nombor 41 daripada Yang Berhormat Kuala Pilah pada 7 November. Dan soalan nombor 13 daripada Yang Berhormat Tenggara bertarikh 19 November. Silakan. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kerajaan Madani kekal komited membangunkan kawasan perbandaran yang mampan dan lestari alam. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Lanskap Negara JLN telah pun menjadikan dasar lanskap negara 2.0 sebagai keutamaan bagi memacu pembangunan dan pengurusan lanskap yang komprehensif, selamat serta memperkayakan biodiversiti bandar ke arah mencapai Malaysia negara mampan. Dalam hubungan ini, KPKT melalui JLN dan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara telah pun melaksanakan program penghijauan negara dengan menanam pokok-pokok teduhan bagi menyediakan kawasan perbandaran yang berdaya huni, teduh dan menerapkan aspek terapi dan juga indah serta menangani impak daripada perubahan iklim. Untuk makluman, pada masa ini sebanyak 89 daripada 156 PBT telah pun mempunyai jabatan ataupun unit lanskap yang sendiri yang berfungsi untuk menguruskan pembangunan lanskap bagi memastikan kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan pokok dijalankan secara berterusan. Bagi PBT yang tidak mempunyai jabatan ataupun unit lanskap masing-masing, fungsi ini telah dilaksanakan oleh unit teknikal yang berkaitan di PBT. Daripada 89 PBT ini, hanya 18 pegawai di 11 PBT yang telah pun ditauliahkan sebagai arboris ataupun pakar pokok dan masih aktif berkhidmat. Dalam usaha ini, untuk memperkasakan aspek pengurusan dan penyelenggaraan pokok-pokok di kawasan perbandaran di negara ini, KPKT amat menggesa agar setiap PBT mempunyai sekurang-kurangnya seorang arboris menjelang 2030. Berhubung isu pokok tumbang, KPKT memandang serius terhadap perkara ini yang juga telah pun merisikokan keselamatan orang awam. Antara punca insiden ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh pokok-pokok yang telah pun tua di kawasan-kawasan perbandaran. Justru itu adalah ada beberapa tindakan yang telah pun diambil oleh KPKT. Pertamanya, program penilaian dan rawatan kawasan hijau. Ini memfokuskan kepada pokok-pokok ameniti ataupun pokok-pokok tua yang berisiko dan juga berpenyakit yang mengundang bahaya. Seterusnya, penyediaan lebih 10 garis panduan dan manual pengurusan pokok sebagai rujukan pihak PBT. Dan yang ketiganya, pemerkasaan kemahiran pegawai-pegawai di kalangan kaki tangan PBT yang diberikan platform pembelajaran dan latihan kepada pegawai-pegawai ini melalui latihan-latihan teknikal dan akan terus dilaksanakan di bawah Institut Latihan KPKT ataupun IKPKT. Peserta-peserta akan diberikan pendedahan berkaitan teori dan sesi hands-on meliputi aspek penanaman dan pengurusan serta penyelenggaraan pokok-pokok ameniti berdasarkan kepada kaedah arboriculture dan horticulture melalui model pendidikan dan juga pengajaran yang sudah pun dirancang di bawah modul Master Gardener. Yang keempat, Datuk Seri Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang Di-Pertua adalah kursus pengurusan pokok di mana JLN, Jabatan Lanskap Negara, telah pun menganjurkan kursus-kursus berkaitan pengurusan pokok secara fizikal dan juga di atas talian kepada pegawai-pegawai dan juga pihak di peringkat PBT. Antaranya adalah seminar pengurusan lanskap yang dilaksanakan setiap tahun dengan penglibatan khusus daripada semua PBT di Malaysia. Pada masa yang sama, Datuk Seri Tan Sri Yang Di-Pertua, sebagai jaminan dan komitmen kementerian, KPKT melalui JLN telah pun bersama-sama dengan pihak PBT mengambil langkah waspada dalam menyelenggarakan pokok-pokok di bawah kawasan perbandaran ini dengan memastikan pematuhan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa ataupun Akta 172, khususnya pada Seksyen 35A, Perintah Pemeliharaan Pokok dan juga Seksyen 35H yang memastikan bahawa
mana-mana pokok yang mempunyai lilitan melebihi 0.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak PBT, seperti mana pokok yang hampir mati ataupun yang telah mati dalam situasi yang boleh mendatangkan bahaya. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih. Baik, Jempol. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan dan penjelasan tadi. Yang mana khusus tentang yang saya tanya tentang pakar pokok bertauliah ataupun arboris. Terima kasih atas inisiatif KPKT yang mana dalam usaha untuk menempatkan seorang arboris di setiap PBT di seluruh negara kita. Jadi soalan tambahan Jempol, selain menambah baik pengurusan dan penyelenggaraan lanskap di setiap kawasan perbandaran, apakah lagi tindakan kementerian untuk memastikan setiap bandar dan pekan di seluruh negara selamat dan berdaya huni? Terima kasih. Ya, Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Kementerian melalui Jabatan Lanskap Negara sebenarnya telah pun mengadakan beberapa program pembangunan lanskap dan antaranya adalah program lanskap perbandaran yang bermula daripada rancangan Malaysia ke-11. Dan program ini adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran hijau pada masa yang sama, mengurangkan kesan Pulau Haba supaya persekitaran bandar kita lebih kondusif dan sesuai untuk didiami, dan menghubungkan nodis-nodis utama yakni kawasan-kawasan tumpuan dalam perbandaran di dalam sistem jaringan hijau. Tuan Yang di-Pertua, sehingga kini untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terdapat 10 projek lanskap perbandaran yang telah pun dilaksanakan di seluruh negara, mengambil kos pembangunan daripada 5 juta sehinggalah ke 48 juta, dan itu pun adalah bergantung kepada keluasan sesuatu taman ataupun kawasan tersebut dan juga kelulusan Kementerian Ekonomi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.